dan salam sejahtera. Ini adalah Borak Tengah Lapar dan alhamdulillah kita sudah pun masuk ke episod yang ke-27 bermakna 27 hari kita berpuasa dan di dalam bulan Ramadan ini masih lagi bersama-sama saya Epi Syafiq dan juga Yasin dan juga Ustaz Haryanto. Dia nyari-nyari sini Ustaz. Ya. Nyari-nyari nak hilang tu. Nyari nak accident. Nak accident. Baik, macam biasa untuk episod ini kita akan bacakan email daripada pendengar kita. Silakan pembaca email. Alhamdulillah. Terima kasih Email DJ. hari ini. Email hari ini. Ustaz. Sihat Ustaz ini Sihat ya Sis. Dah makan dah? Dah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantoi Ustaz. Baik, kita teruskan dengan email kita. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Waalaikumsalam. Ya. Saya ni adalah seorang kawan tu. Saya ni adalah seorang kawan tu. Oh, saya ni ada seorang kawan tu. Time dia kutuk-kutuk saya, ejek-ejek saya okey je. Yelah, saya anggap gurauan dari seorang sahabat. Bila saya dah anggap dia sahabat saya, jadi saya pun bergurau lah perkara yang sama dengan dia. Dengan beranggapan dia pun boleh terima. Tapi, masalahnya dia jadi marah-marah dengan saya. Dan sampai ke hari ini, dia tak bertegur dengan saya. Bila time dia ejek orang, tak ingat dunia. Tapi sendiri kena, sentak pula dia. Kecil besar je saya tengok dia. Ada juga, saya cuba minta maaf dengan dia. Tapi dia blue tickkan WhatsApp saya. Apa saya nak buat ni? Stres, mak. Dia nak kata dia. Itulah ceritanya dan topiknya pada hari ini adalah Alkisah Maaf. Baik Ustaz, macam mana nak hadapi dia orang-orang macam ni? Dia boleh buat kita tak boleh buat dia. Macam mana Ustaz? Dia boleh buat kita tak boleh buat dia. Dia begini. Dia tak ada istilah buat dia buat kita. Sebab itu dalam Islam ni dia ada batasan gurauan. Dia tak boleh sampai tahap kita nak menyakitkan hati orang dan sebagainya. Sebab itu bila kita rasa okey kau boleh sakit hati aku, sekarang aku sakit hati kau. Macam okey tak? Jadi kalau benda itu yang kita pegang, itu yang akhirnya jadi macam mana yang dia terjadi. Yang sudahnya dia stres. Tapi rasa saya yang lagi stres Yasin. Pasal dia baca orang tu punya stres ni. Saya stres. Berpindah pada dia. Stres saya baca orang punya stres. Aduh. Tapi sebab itu tak betul lah. Kalau kita jadikan kebiasaan Sin, kan? Yasin pun orang yang memang dalam kelompok pelawak kan. Tapi rasa tak adalah kita tengok lawak dia sampai bahan orang kan. Tapi kadang-kadang tu lah. Setengah orang sih dia suka begitu. Dia orang panggil apa ni? Prank. Body shaming. Body shaming. Lepas tu apa? Prank lagi ke sekarang ni. Prank ni bergurau lah kan. Gurau mengena. Dicampakkan apa nama cat lah kat orang prank. dan sebagainya. Jadi sebenarnya agama tak benarkan kaedah bergurau yang begitu. Dan Nabi SAW tunjukkan cara bergurau walaupun itu sesuai pada zaman Rasulullah SAW. Bagi bila mana ada satu orang makcik tua, Nabi SAW beritahu dengan makcik tu, tak ada orang makcik tak masuk ke syurga. Beranjat makcik tu. Dia sebut Rasulullah. Ya. Tapi bila dia bagi tahu kenapa? Kerana orang tua memang tak ada, orang muda je dekat dalam syurga. Jadi ini gurauan yang okey terperanjat tapi dan artinya dia betul. Gurauan tu betul. Dan bukan untuk nak bagi orang sakit hati ke apa tak. Jadi kalau dalam hal ni sebab itu kita jangan jadikan kebiasaan. Saya sakit hati awak sakit hati saya. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak betul konsep tu. Kena jauhkanlah. Kena Sin. Sebab dia boleh bergurau. Macam kita sebut tadi. Rasulullah SAW bergurau. Tapi bergurau yang betul. Bergurau yang ada manfaat. Bukan bergurau yang akhirnya menyebabkan orang jadi marah. Orang jadi luar kawalan. Kan? Baru ni pun, bukan baru ni lah. Saya ingat lama juga kalau kita ingat kan. Lama juga. Yelah, lama lah. Maksudnya dalam waktu terdekat ni jugalah. Dekat-dekat Ramadan hari tu ada dekat negara orang putih. Sampai kena penampar sebagainya. Jadi ini benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Gitu. Tapi kalau apa kata orang tadi tu yang stres tadi tu, saya kata gini je. Pertama sekali, bila kita pegang prinsip Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah hari akhirat, cakap yang elok atau diam. Jadi bergurau ni benda bercakap Sin ataupun benda kita buat. Jadi kalau kita buat benda yang akhirnya mendatangkan mudarat, mendatangkan masalah, bergaduh dan sebagainya. So benda tu benda yang agama suruh tinggal. Itu je. Tinggalkan kawan tadi itulah. So kalau dalam keadaan tadi tu kawan dia memang buat lah. Kawan dia memang buat tapi kita tu ikut. Ya.
Itu je Sin. Maknanya kurangkan masa bersama kawan tadi tu. Boleh juga. Ya. Tapi yelah maksud saya gini je. Kita meletakkan keberadaan kita tu mengikut kesesuaian Sin. Ya. Kita dah tahu dia ni memang jenis buah kasong Ya. tu kan. Kalau kita layankan, jadi berkelahi. Jadi pedulikan je dia. Ya. Tapi kita berkawan dengan dia mungkin kita rasa dia ni part ni je masalah. Betul. Part lain dia bagus. Dia okey. Part belanja mantap. Ya, lagi kalau bazar Ramadan ni kejap lagi. Ya. Oh, boleh bincang. Betul juga. Buka apa ni? Sin? Dah buka tadi. Baik, kita nak bincang apa nak buka kejap lagi. Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar masih lagi bersama-sama saya AP Syafiq, Abang Yasin kita dan juga Ustaz Hari. Dan hari ini kita berbicara mengenai Alkisah Maaf. Bateri tu hampir habis Ustaz. Suara saya. Hampir-habis, ya? Hampir-habis tapi masih ada. Syafakallah. Syafakallah. Baik. Saya dah dengar Ustaz lagi cakap lah, bila kita bergaduh dengan seseorang, tak bertegur selama 3 hari, amalan kita tak diangkat. Betul ke Ustaz? Ya, dia Nabi SAW sebut begini, la yahilu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia berkelahi sampai lebih daripada 3 malam. Jadi makna tidak halal tu maknanya haram hukumnya. Berarti agama meraihkan pertama soal kehidupan manusia. Ya. Kadang-kadang kita ni biasalah Sin. Ya. Bila bergaul ni kadang-kadang ada silap. Betul tak? Kalau kita tak bergaul tak kelahi pula. Kan? Jadi kadang-kadang itu berlaku dalam kehidupan. Nak buat macam mana? Kehidupan. Tetapi kalaulah dipanggil khilaf tu Sin, sampai kita berlarut-larut kata orang, istilahnya kan, berlarut, melarat, tak habis-habis. Itu agama tak suruh lah. Benda tu satu yang bahkan haram dalam agama. Jadi sebab itu orang yang kalau orang yang berkelahi tapi tak nak berbaik, maka hukumnya haram, dosa. Cuma soal amalan dia tak diangkat, Allahu a'lam. Tetapi memang itu satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan ketegasannya. Ketegasan satu, Sin. Satu lagi ialah nak menunjukkan tentang silaturahmi itu, Sin. Ya. Sebab apa? Islam ni innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersaudara. Jadi persaudaraan dalam Islam tu, Sin, dia satu yang tinggi nilai dia. Jadi, sebab itu kita seboleh mungkin kita nak jaga persaudaraan ni. Dia persaudaraan satu perkara. Khilaf satu perkara. Ya. Kan? Khilaf itu tidak bererti hilang persaudaraan, betul Yasin? Mungkin saya tak setuju dengan Yasin. Contohlah kan. Okay. Sebab dia dapat hadiah, baru ni dia sendiri je, tak ada nak share-share. Contohlah saya kan. Hadiah je. Tapi itu tak bermakna kita putus persaudaraan. Jadi yang beratnya bila kita tak bersetuju sampai kita memutuskan persaudaraan, tak nak bertegur siapa. Kalau dalam konteks hari ni saya siap blok handphone lagi. Blue tick tadi dia kata. Blue tick bila bincang lagi ni blok terus. Jadi makna kita memang tak nak langsung dah. So kalau keadaan ini sementara okey, tapi kalau berterusan itu bukan dia. Bahaya. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, Pi kita puasa ni kita nak memperbaiki diri. Betul. Gitulah maksud dia. InsyaAllah. Jadi kalau ada rasa bermasalah, tukarkan masalah tu kepada ujian. Ujian. Maknanya tidak berimanlah kamu selagi kamu tidak diuji. Jadi kita kena rasa kita diuji lah. Allah. Satu lagu berkaitan ujian. Uji. Itu Sabah punya. Lagu Sabah. Tapi sebenarnya ada lagu pasal ujian ni. Ada. Ke situ tadi. Lain pula jadi. Lagu dia Ustaz, lagu dia Ustaz. Itulah. Macam mana? Sikit Ustaz. Baik, kita nak fikir pasal lagu tu dan kita akan kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Oh, lapar tu. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Tengah Lapar untuk episod yang ke-27 pada hari ini. InsyaAllah kita masih lagi berbicara mengenai Alkisah Maaf ni Ustaz. Dan contohlah Ustaz, contohlah kita mengata seseorang yang susah kita nak jumpa. Kita macam kata-kata buruk macam seorang artis ke, seorang pemimpin ke, luar negara, kita cakap juga buruk. Macam mana cara nak minta maaf tu Ustaz? Kalau tak minta maaf, nak kena jumpa kat Padang Mahsyar pula. Macam mana Ustaz? Betul. Silakan. Betul. Baik. Sebenarnya dalam istilah maaf ni kita tunggu raya je. Dia nak raya ni.
Senang saja. Senang. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Tapi ada lagu kan? Lagu raya kosong-kosong. Janganlah Ustaz. Lagu ujian tadi pun tak jumpa lagi. Dia gini pertama sekali kita kena ingat ada satu hadis Nabi SAW, hadis Hasan. Ya, dia punya martabat. Dia kata apa? Dalam hadis tu Nabi SAW sebut al-ghibah asyaddu minaz zina. Ya. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Orang yang mengumpat, orang yang bercerita hal orang itu lebih berat dosanya, lebih berat daripada berzina. Bukan lebih berat dosa, lebih berat daripada berzina. Kata para ulama, isunya dia bukan soal zina tu ringan ke apa, tak. Tetapi pasal orang yang mengumpat, dia bila nak bertaubat, dia kena minta maaf dengan orang yang diumpat tu, Sin. Dia bercerita hal orang. Sedap. Kan? Cerita pasal Yasin. Cerita. Bila kau nak jumpa Yasin? Malah nak baca Yasin lagi. Contohlah. Jadi sebab itu, susah nak minta maaf tu. Betul. Itu maksud kata para ulama. Jadi sebab itu dia berat, lebih berat daripada zina tu. Kerana zina bukanlah senang nak minta maaf. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi ini ada urusan kita dengan manusia. Itu yang pertama. Jadi soal kita nak minta maaf ni, dia bukan boleh macam orang Melayu buat. Selamat Raya sini. Selamat Raya. Kosong. Tu, dia kosong-kosong dulu. Tak boleh gitu, Sin. Yelah. Tak boleh. Nak kosong pasal apa? Apa hal kosong tu? Cuba cerita apa yang kosong. Ni dulu, Sin, saya ambil orang punya kasut. Contoh. Ya. Ni dulu, Sin. So, kena satu-satu. Kena clear kan. Cuma kata para ulama, kalau engkau minta maaf tu, sampai tahap boleh mengeruhkan lagi keadaan, engkau bercerita, maka tak perlu. Faham tak? Tapi kalau sekiranya keadaan tu mungkin tak ada apa-apa, dia pun dah duduk jauh lah, misal katakan, kita pun cakap lah dengan dia, saya minta maaf lah ni, pasal dulu masa duduk serumah, duduk dekat dengan rumah saya, kucing saya dulu rajin duduk berak kat rumah awak. Contoh lah kan. Tapi kawan tu pun dah tak duduk sebelah rumah kita. Dia mungkin dah duduk jauh, dah duduk Australia. Dia pun kata tak apalah, I pun tak kisahlah, benda dah sudah. Okey. So dia tidak mengeruhkan keadaan. Faham tak? Tapi kalau kita bercakap dengan orang tu, lepas tu benda tu makin mengeruhkan keadaan, so itu dalam agama dia tak suruh bercakap macam tu. Misal kata isteri dengan suami katakan kan. Kadang-kadang di si bang kosong-kosong simple kan. Wahal duit suami tu dia sapu. Contoh. Kan setiap kali cuci baju je ada duit suami. Setiap kali cuci baju duit suami. Kan sebenarnya tak boleh ambil tu. Tak boleh. Kalau suami dah bagi nafkah, dia tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil. Dia kena bagi tahu dan minta izin. Kan itu duit suami. Yalah betul lah duit suami dia duit dia bukan duit suami. Tetapi dalam hal tadi dia dah dapat nafkah dia. Nampak, Sin? Jadi kita kena minta halal, minta maaf. Bang, saya ambil duit abang dulu. Cuci baju je ada duit. Jadi saya pun takkan nak cuci dengan duit-duit sekali. Saya simpan lah. Saya ambil masuk bank saya. Halal bang Alah, hai, bini abang apa dah hal. Ambil je lah. Tak kisah. Abang pun halal. Abang rasa kat seluar tu ada lagi. Kita pun tanya kan dia banyak ke? Kalau sepanjang daripada kahwin dalam 35,000 lah bang. 35,000. Ni dah beli kereta dah. Boleh buat down payment tu. 35,000 Sin, nyaman. Jadi sebab itu bila kita nak minta maaf dengan orang ni kena detail. Kecuali kalau benda tu mudarat kan. No, jangan. Dan dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu dalam kampung kita kalau dulu nakal-nakal kita kan. Kita pergi ngacau bini dia, contohlah. Kita pula pergi sibuk. Dia duduk sibuk mikir siapa yang buat kerja ni, tak tahu. Kita pula datang begitu, apa kata orang, hulur muka kan. Ni sebenarnya Ramadan ni aku minta maaf lah. Sebenarnya dulu akulah. Memang jawapannya. Memang jawapan tak ada muka dah lepas tu. Tak, isunya ialah kita mengeruhkan keadaan. Jadi kalau keadaan tu lebih baik kekal begitu, kekalkan. Tapi memang asasnya minta maaf tu benda yang bukan mudah. Tapi itu disuruh wal afina anin nas, orang yang maafkan orang lain. Itu bukan sesuatu yang mudah, Sin. Forgive but not forget. Saya memang kalau dekat-dekat lepas-lepasan ni, dekat-dekat muka memang rajin kat rumah cakap orang putih, Sin. Saya kalau kuliah selalu orang panggil. Kalau lepasan memang semua kelas yang orang putih je. Orang putih. Putih. Sekarang kita ni nak kena cakap orang putih. Ni belum masa lagi. Belum masa lagi. Ustaz, bagaimana pula kalau orang tu yang dah tiada? Macam mana, Ustaz? Kalau orang tu dah tak ada, kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Kita bertaubat. Sebab apa, takkan kita nak pergi pula kat kubur. Kita meraung, itu apa hal pula. Betul. Tak ada. Konsepnya, minta maaf ni sesama orang hidup. Bila dah meninggal dunia, kita putus. Bukan putus satulah, hubungan kita dah putus. Dan kita hanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan kita kena buat juga kebaikan untuk orang tu.
Bolehlah sedekah ke apa ke dengan niat untuk dia kan. Saya maafkan lah. Tapi kalau ada kata-kata mengata saya dulu, saya maafkan. Alhamdulillah. Lain macam je. Untuk kutuk-kutuk saya dululah saya maafkan. Maaf je nampak ikhlas maaf tu. Nampak Tapi nampak macam maaf tu dalam bentuk marah tu. Dah tunggu raya lah. Tunggu raya. Baik, itulah Semua dia. cerita raya lah. Baik, itu dia perbincangan kita pada hari ini. Alkisah maaf. And we can see you tomorrow. Cakap betul tak? Teruk sangat. Baik, kita akan jumpa lagi pada hari esok untuk Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.